Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Bersedekah. Sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang dilakukan secara bersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yakni menghapuskan dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Malam ni kita nak tengok berkaitan dengan bersedekah, yang mana satu amalan yang mulia di dalam Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kepada kita ni. Amalan ni adalah amalan yang sangat luar biasa. Ada banyak kelebihan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada bersedekah ini. Antara yang besarnya adalah sedekah itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang kita buat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah dengan kita. Apa dia benda yang boleh menyebabkan Allah marah dengan kita? Adalah benda-benda yang kita katakan sebagai dosa, maksiat yang derhaka dengan Allah, menyebabkan Allah marah dengan kita. Dan ada satu amalan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan supaya amalan tu dia boleh menghapuskan dosa dan menghapuskan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan bersedekah. Sedekah yang paling bagus ni adalah benda yang kita paling suka dan benda yang kita paling sayang. Benda yang kita paling suka, paling sayang ni apa dia? Adalah harta wang ringgit kita lah, yang kita paling sayang sekali tu. Sedekah ni dia adalah konsep yang kita katakan sebagai konsep gravity. Ni sahabat, kalaulah botol ni, air mineral ni, katalah saya tolak, dia akan jatuh ke bawah. Kalau tuan-tuan tolak, jatuh juga ke bawah. Kalau muslimat belakang tolak, jatuh juga. Kata di kampung kita ni ada pengedar dadah yang paling mantap sekali. Kita panggil dia, kita kata, boleh tolong tolak botol ini. Dia pun tolak, jatuh. Jatuh. Kita panggil manusia pembunuh upahan, semua orang jahat, orang baik semua. Islam tak Islam, siapa main pun dia tolak botol ini, jadi apa? Jadi jatuh. Sebab apa dia jatuh? Sebab kita sebut dia sebagai konsep gravity. Siapa tolak pun akan jatuh. Sedekah ni dia macam tu. Bukan kata hang orang Islam, hang tak orang Islam, hang nama kata sedekah je, Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran dan balasan pada dia, walaupun yang derma tu ataupun yang buat baik tu dari segi infak tu adalah non muslim atau orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri ganjaran yang besar pada dia. Allah bagi ganjaran yang sangat besar pada dia. Setiap pagi dan setiap hari ada satu malaikat yang akan doa, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah pada orang yang selalu menginfakkan harta wang ringgit dia tu khalafa, ganti pada dia balik. Wa ati mumsikan talafa, dan engkau berilah kepada orang-orang yang kedekut, yang simpan duit dia, yang tak mau bawa keluar harta yang dimiliki oleh dia. Malaikat tu doa supaya apa jadi dengan harta dia? Supaya musnahkan harta dia. Duit kita yang ada dekat kita, dia bukanlah milik kita. Dia milik apa? Dia boleh jadi milik macam-macam. Mungkin milik Shell, kita berminyak. Mungkin milik TNB, kita bayar karen. Milik PBA, milik orang jatuh, hilang, pelbagai jenis pemilikan. Tapi wang ringgit kita yang confirm 100% confirm dan confident yang kita boleh habaq duit kita adalah duit yang kita derma dan kita infak fi sabilillah. Itu confirm duit kita. Yang lain yang ada dalam poket kita belum tentu duit kita. Boleh jadi duit kita, boleh jadi bukan duit kita. Kata Nabi SAW, harta tu dia boleh jadi 3 benda sahaja. Satu apa dia? Apa yang kamu makan dan dia hilang, itulah harta kamu. Yang kedua, apa yang kita pakai dan kemudian dia lusuh, itulah harta kita. Dan yang ketiga, apa yang kita infak fi sabilillah. Dua yang awal itu dia akan hilang di dunia, tapi satu dia akan kekal. Sebab tu ulama sebut
Katalah orang miskin tepi jalan, makcik-makcik ke, pakcik-pakcik ke, siapa-siapa, kita pergi duduk tepi dia, kita bagi kat dia, infak fi sabilillah, derma pada dia, buh dalam tabung dia, RM5 ke, RM10 ke, RM2 ke, RM3 ke, apa kita kata kat dia? Kita kata terima kasih dekat dia. Dia akan tanya kat kita, sebab apalah anak kata kat makcik terima kasih? Patut makcik lah yang terima kasih dekat hang. Kita kata, makcik, terima kasih sebab makcik tolong simpan duit saya. Kalau saya simpan duit saya, belum tentu saya jumpa duit ni kat akhirat. Kalau makcik tolong simpan, insya-Allah duit tu saya boleh jumpa kat akhirat. Di akhirat tuan-tuan, Maybank kita tak akan jumpa di padang mahsyar. Hong Leong bank balik awal memang tak ada. Bank rakyat tak tahulah, pemilik bank rakyat kat mana pun tak ada lah. Jadi duit kita ATM kita boleh bawa keluar kat padang mahsyar, boleh tak? Boleh. Di mana ATM kita? Kolej makcik tadi yang buruk tadi tu, itulah ATM kita. Walaupun tak ada aircon, walaupun tak ada CCTV, itulah dia kolej ajaib yang boleh bawa keluar duit kita nanti ke akhirat. Mungkin kita nampak tu sebagai biasa. Sebab tu bila kita kena bagi kat orang duit, kita kata terima kasih kat dia, kerana dia tolong simpan duit kita untuk kita guna nanti di akhirat. Hatu hebatnya orang yang berinfak fi sabilillah. Sehingga Allah Ta'ala sebut, apabila orang yang nak mati, dekat-dekat sangat nak mati, apa impian dia? Allah Ta'ala sebut, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Bila dia dekat-dekat nak mati, banyak benda yang dia teringin nak buat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala simpulkan dalam ayat tadi tu apa dia? Dua benda yang dia teringin sangat nak buat. Yang pertama adalah dia nak teringin sangat nak bersedekah, infak fi sabilillah. Kerana apabila dia dekat-dekat nak mati, dia melihat banyak kelebihan atau kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kat dia, lantaran dia derma dan infak fi sabilillah tu, dia rasa macam hebat sangat. Dan kedua, kata ulama, benda-benda yang dia infakkan tu, benda tu menjadi punca supaya memudahkan sakaratul maut dia. Lebih banyak orang tu derma, lebih banyak Allah mudahkan dia dari segi nak mati. Sebab tu bila orang tu nak mati, dalam banyak-banyak benda sunat yang dia nak buat ni, dia teringin sangat derma infak fi sabilillah. Infak ni tuan-tuan, bagi ni bukan mesti duit. Apa sahaja benda yang kita beri dan kita infakkan, pahala ganjaran dia akan kembali balik kepada orang yang buat baik tu, Allah akan bayar dia. Hatta walaupun orang tu buat baik dengan binatang, walaupun binatang tu adalah mughallazah yang paling besar najis dia, anjing dan babi. Kita pernah dengar hadis riwayat Imam Bukhari menyebut bagaimana seorang lelaki, ada riwayat menyebut seorang perempuan yang dia bagi minum pada anjing. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Walaupun dia buat baik dengan anjing, infak apa dia? Tenaga dia ambil, tolong bagi anjing tu minum air. Kebaikan yang dia buat walaupun sedikit, tapi disyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Pada anjing tadi ditunjuk, Allah bagi dia masuk dalam syurga. Apatah lagi yang kita buat baik tu pada orang. Apatah yang kita buat baik tu pada orang yang macam tuan-tuan dan perempuan bagus, soleha, bertakwa, hari-hari baca doa kunut, memang hebat sangat dah ni. Lagilah bagusnya kalau buat baik dengan orang baik-baik. Derma, infak ni, dia akan kembali pada kita balik. Kan kita kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa buat satu benda baik, dia dapat 10 benda Allah Ta'ala beri pada dia kebaikan.